السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقرتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini dalam suasana yang sangat mencabar umat Islam, menghadapi kepungan ahzab zaman moden yang sangat mencabar dengan berlakunya serangan dan pencerobohan yang ganas ke atas Gaza, satu wilayah yang kecil ditumpukan secara khusus bagi menghapuskan gerakan Hamas dan tanzim jihad yang bernama Islam. Alhamdulillah, semua kumpulan Palestin bersatu tanpa mengira pahaman politik. Semua kelompok di Palestin, masyarakat majmuk Palestin, masyarakat Islam dan masyarakat Kristian bersatu berganding bahu menghadapi pencerobohan yang ganas itu. Pencerobohan yang tidak syak lagi dirasai oleh kuasa-kuasa besar dunia yang membekalkan segala jenis senjata kepada Israel. Sejak mula mengiktiraf di awal penubuhannya, bertali arus, termasuk senjata pemusnah yang diharamkan oleh undang-undang antarabangsa. Israel dilindungi, mendapat kedudukan imuniti dari segi undang-undang antarabangsa, mendapat perlindungan demi keselamatan bangsa-bangsa bersatu, dilindungi kuasa BITO, kuasa-kuasa besar barat secara khusus. Walaupun dalam suasana ini mereka berebut kononnya untuk mencari perdamaian, tetapi mereka lebih berpura-pura, berlakon, berwayang di sebalik mendukung kerajaan yang ganas dan zalim itu, membunuh rakyat Palestin tanpa mengira lelaki, perempuan, orang tua, kanak-kanak, menceroboh tempat-tempat rumah ibadat, masjid-masjid dan gereja-gereja dengan semangat ideologi Zionis yang paling fanatik yang menubuhkan negara Israel.
yang telah berjaya melantik pemimpin-pemimpin Israel sejak mula ditubuhkan sehingga hari ini adalah tokoh-tokoh yang dilatih oleh Zionis dengan berbagai-bagai pendekatan untuk menegakkan empire Yahudi fanatik untuk menguasai seluruh dunia. Menjadi rancangan gerakan Freemason, di follow up oleh gerakan Zionis yang dapat menguasai politik-politik negara kuasa besar dunia, dapat menguasai media-media antarabangsa, dapat menguasai pertubuhan antarabangsa termasuk PBB, Majlis Keselamatan, menguasai ekonomi antarabangsa termasuk Bank Dunia, dikuasai oleh puak-puak mereka. Dengan penguasaan ini, mereka gunakan berbagai-bagai cara. Sepatutnya dalam suasana yang seperti ini, kita mendukung kebangkitan rakyat Palestin yang sudah bersatu. Bukan saja di Gaza, bahkan di seluruh Palestin. Bukan sahaja di tepi barat, termasuk di negara haram Israel. Orang-orang Arab Palestin, Muslim dan Kristian bangkit. Kita sangat gembira kerana rakyat-rakyat Arab di keliling Palestin mendukung dengan semangat yang kuat, tidak lemah seperti kerajaan-kerajaan mereka. Inilah barangkali yang disebut oleh Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi qa'imin la yadurruhum man qatalahum hatta ya'ti amrullah. Akan tetap ada satu kumpulan kalangan umat aku yang bangkit dengan gagah perkasa menegakkan kebenaran daripada Allah. Mereka tidak boleh dilunturkan semangat oleh orang-orang yang mengecewakan mereka. Sahabat bertanya, Man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka? Jawab Nabi SAW, Hum ashabu baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis. Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Zionis Israel telah tersilap langkah seperti mengusik sarang tebuan dengan menceroboh kawasan Syekh Jarrah, menghala penduduk Palestin dari rumah-rumah mereka untuk didiami oleh pendatang-pendatang Yahudi. Menceroboh Masjid Aqsa. Pendatang-pendatang ini diberi senjata. Dia benarkan menggunakan senjata. Dilindungi oleh polis dan tentera Israel. Sedangkan orang-orang Arab berlawan dengan tangan kosong, tak ada senjata. Dengan batu, mereka tidak menyerah kalah. Mereka ingat boleh kalahkan kumpulan yang bangkit ini. Membenarkan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Kita melihat sudah ada demonstrasi di Jordan, demonstrasi di Lebanon, kebangkitan di Syria, di Mesir, di keliling Palestin untuk mendukung. Sehingga ini beberapa negara sahaja yang menyokong secara terbuka untuk menyokong Palestin menentang penyebutan Israel. Yang paling terbuka ialah Republik Islam Iran. Diakui oleh Palestin
membekalkan segala senjata dan kewangan. Bahkan membekalkan pemimpin tentera mereka untuk membantu Palestin. Saya suka membaca. Termasuk pemimpin itu Syahid Mustafa Shabran, Qasim Sulaimani, Abu Mahdi Muhandis. Mereka terlibat secara langsung dalam perang di Palestin. Adapun mereka yang bergelar Ahli Sunnah wal Jamaah, terdapat kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan semua, segelintir saja, tetapi menjadi alat kepada kerajaan-kerajaan yang ditubuhkan oleh perjanjian Sykes-Picot. Kerajaan mendapat hadiah perjanjian Sykes-Picot selepas kejatuhan Osmania. Kerajaan ini sangat mengenang jasa kepada kuasa-kuasa besar yang meletakkan mereka di atas takhta dan singgasana. Memerintah diberi kekayaan kewangan dengan kemudahan teknologi barat untuk memeras hasil-hasil bumi yang kaya raya itu. Diberi duit, kekayaan dan kemewahan. Bukan untuk membantu perjuangan Palestin menentang musuh-musuh Islam. Hari ini puak-puak ini digunakan untuk menjadi alat melemah dan melumpuhkan saf kalangan umat Islam sendiri, untuk memecahkan kebangkitan semula umat Islam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, namun Allah tetap menyempurnakan cahayanya, walaupun dia benci oleh orang-orang yang kafir yang bermusuh dengan Islam. Cahaya Islam yang tidak padam ini mencetuskan semula kebangkitan Islam di seluruh dunia, termasuk di negara kita, termasuk di benua India, di Pakistan, seluruh negara di Asia Tengah, termasuk di Turki yang pernah jadi kuasa besar dunia, dan di negara utara Afrika. Kini Turki bersama dengan Iran makin menjadi kuasa besar yang tidak tunduk kepada Barat dan Timur. Kita mengharapkan Iran dan Turki menggabung kekuatan Islam untuk menghadapi cabaran baru ini. Alhamdulillah, pertemuan yang berlaku di Palestin, di Gaza hari ini, banyak berpihak pada Palestin. Israel gagal menundukkan Hamas dan Tanzim Jihad. Apa yang berlaku ialah serangan udara secara bertubi-tubi dan bertali arus, dan dibalas oleh Palestin. Semua kemudian Palestin menggunakan senjata yang diberi mereka, melancarkan serangan balas ke dalam Israel. Apa yang tak dapat dibuat selama ini? Ini adalah serangan udara saja. Yang menjadi penentu kepada peperangan menang dan kalah ialah peperangan darat. Kita menunggu perang darat bila berlaku. Kita nampak bagaimana Israel teragak-agak dan takut untuk melancarkan serangan darat. Mereka takut terperangkap dengan senjata-senjata yang canggih yang dipunyai oleh Palestin. Belum lagi Iran, Turki yang ada di Syria, di Lebanon. Belum lagi. Yang di Palestin mereka sudah tidak boleh mengatasi. Apa yang disebut sistem pertahanan kubah besi untuk melindungi Israel dari serangan roket, ditembusi oleh serangan-serangan Palestin
dengan senjata yang canggih. Dengan sebab itu, kemungkinan besar berlaku usaha gencatan senjata oleh mereka dan kuasa-kuasa besar dunia mempengaruhi negara-negara Islam, negara Arab, supaya menerima gencatan senjata. Tujuannya bukan untuk damai, untuk menyelamatkan Israel yang ganas. Usaha yang dijalankan sekarang. Kita mengharapkan supaya kemenangan itu dapat ditingkatkan lagi dari masa ke masa, sehingga kita dapat menunjukkan bahawa Islam adalah satu kekuatan ummah yang mesti ditegakkan. Sekarang rakyat Palestin telah mengorbankan para syuhada. Rakyat di sempadan-sempadan negara itu telah menyumbangkan para syuhada menghadapi pencerobohan yang berlaku. Termasuk Iran menyumbangkan para syuhada. Termasuk Pakistan, Bangladesh pernah menyumbangkan para syuhada mereka dalam mempertahankan Palestin. Kita yang bercakap kuat di atas nama mazhab, atas nama macam-macam ini, apa buat dalam menghadapi musuh Allah yang paling besar yang disebut oleh Allah dalam Quran? Watajidan asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud. Kamu akan dapati, ini Allah yang kata, bukan saya kata, musuh yang paling keras terhadap orang Islam ialah orang-orang Yahudi. So, tentu Yahudi Zionis, bukan Yahudi yang tidak Zionis. Di sana ada Yahudi yang tidak Zionis, yang menentang penubuhan negara Israel. Kerana mereka baca dalam kitab suci mereka, penubuhan negara Israel sebenarnya adalah untuk menggali kubur kepada bangsa Yahudi sendiri. Akan melenyapkan bangsa mereka di akhir zaman di tangan umat Islam. Orang Islam masih percaya. Cari hadis ini, ada dalam kitab hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Sittah, banyak hadis-hadis. Kalau orang kata hadis dhaif, duduk main hadis-hadis dhaif saja. Di sana banyak hadis-hadis yang sahih. Dhaifnya kan ada sanak dia, ada Syiah ke, ada apa dia ni, dhaif. Di sana ada yang sahih riwayat ulama-ulama ahli sunnah. Ulama ahli sunnah bersatu dalam mempertahankan Islam sejak dulu. Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Sultan Abdul Hamid, Aizullah Kashani, Hasan Al-Banna, Syed Qutub, Nawab Safawi, Abul Ala Maududi, dan lain-lain lagi, termasuk Dr. Bahanuddin, bergabung sejak awal mempertahankan Islam menghadapi Zionis ini. Sejak mula tubuh negara Israel tahun 48 sehingga hari ini. Sejak itu. Dan Malaysia pernah memainkan peranan yang sangat berani di awal penubuhan Pemberontakan Melayu tahun 1997. Apabila kerajaan Malaysia di masa itu, pimpinan almarhum Tengku Abdul Rahman Putera rahimahullah, dia berani menyemput Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Palestin, pemimpin gerakan Palestin pada awal, yang diharamkan oleh negara-negara barat mendapat visa untuk melawat seluruh dunia kerana tidak mendukung berikat dalam Perang Dunia Kedua. Kerana Perang Dunia Kedua ni berikat, ada Zionis di dalam dia. Syekh Husaini tak mendukung, menyebabkan beliau telah disekat pergerakannya. Namun ketika musabaqah Al-Quran pertama tahun 60, saya masih ingat lagi, walaupun masih dalam keadaan masih remaja, marhum Syekh Husaini diempuk oleh kerajaan Malaysia datang ke Malaysia, berucap dalam musabaqah Al-Quran
Yang pertama di Kuala Lumpur di Stadium Merdeka. Ini pengiktirafan beliau terhadap perjuangan Palestin. Masa itu belum ada lagi Fatah, belum ada lagi Hamas, belum ada lagi Tanzim Jihad, belum ada lagi. Belum ada lagi PLO. Alhamdulillah, hari ini tumbuh gerakan-gerakan Palestin yang bercambah. Banyak di Palestin. Semua gerakan ini menentang Israel. Mereka berpecah dari segi pendekatan. Dengan sebab pengaruh politik di keliling mereka. Alhamdulillah, dengan peristiwa yang berlaku hari ini, mereka semua bersatu. Alhamdulillah, mereka bersatu. Dan kita harap supaya kerajaan Islam termasuk kerajaan Malaysia bangkit dengan proaktif menyokong perjuangan Palestin mempertahankan kedaulatan, mempertahankan syakhsiah, menentang musuh yang paling besar dalam sejarah manusia, iaitulah kaum Zionis Yahudi yang membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Bangsa yang dilaknat oleh Allah. Cukup kita ulangi tiap-tiap rakaat sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang betul istiqamah. Jalan orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka. Iaitulah jalan Nabi-Nabi, Siddiq, Syuhada dan Salihin. Bukan jalan yang merkai ke atas mereka, bukan jalan yang sesat. Yang merkai al-maghdubi alaihim itu ialah orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Kita ulangi tiap-tiap rakaat solat. Termasuk solat jenazah yang tak ada rakaat. Malangnya, banyak kawan-kawan Islam buta Quran. Tak tahu apa yang dia baca. Kalau dia sedar perkara ini, sudah tentulah bangkit semangat dia semula dengan peristiwa yang berlaku ini. Dan akhirnya, mari sama-sama seluruh umat Islam memberi sumbangan masing-masing menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Tuhan berfirman, apa yang menyebabkan kamu tidak bangkit untuk berperang pada jalan Allah untuk menyahut rintihan? Mereka merayu kerana mereka lemah. Wahai Tuhan kami, mereka daripada lelaki, perempuan, kanak-kanak berdoa pada Allah. Wahai Tuhan kami, selamatkanlah kami dan negeri yang kami telah dizalimi ini, dan munculkan kepada kami pelindung dan penolong. Allah adalah pelindung. Kita adalah hamba-hamba Allah. Maka wajib bagi kita mengikut kedudukan masing-masing. Yang berada di medan berperang. Yang mampu bagi senjata, bagi senjata. Mampu bagi duit, bagi duit. Termasuk yang paling lemah duduk di tikar semayang. Berdoa pada Allah. Beri kemenangan. Allah SWT janji dapat kelebihan. Nabi janji dapat kelebihan. Cukup kita memberi sumbangan ini. Saya rasa itulah ucapan saya, dan kita doakan Allah Ta'ala memberi kekuatan iman, kekuatan ikhlas, kekuatan istiqamah kepada saudara-saudara kita di Palestin yang sedang mengorbankan diri dan jiwa raga, keluarga, anak-anak, harta dan segala nikmat. Termasuklah bekan air pun putus. Ini pengorbanan. Allah Ta'ala terima. Segala sumbangan diterima para syuhada mereka. Disembuhkan
orang-orang yang luka dan cedera, yang sakit, dirahmati yang meninggal dunia, dan dibinasakan musuh-musuh Allah di kalangan orang-orang bukan Islam dan orang-orang munafik yang berkeliaran di kalangan Islam. Cukup sekali itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.